Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan pada lubang binatang, sambungnya lagi dah. Dan pada lubang binatang, dan pada lubang binatang ni dia panggil dan tu harah ataf. Maktuf di atas katanya pada pada jalan yang dilalu manusia. Dia kena atas situ. Dia kena hubung di situ. Jadi kalau pasal sepepak baru ayat dia punya lagu ni. Dan sunat menjauhkan yang tersebut. Mana? Kecing dan berak tu. Dan sunat menjauhkan yang tersebut, yakni kecing dan berak tu pada lubang binatang. Dia bunyi gitulah. Tu cara mengaji kita lama tu ya gitu dah. Tu sunat kita menjauh. Artinya kalau kita buat tu makruh. Makruh kita pergi kecing berak pada lubang binatang. Sebenarnya kalau tak kait dengan lubang binatang pun tak apa, sebut kata lubang. Tu kerana apa? Ini sepakat ittifaq baina mazahibil arba'ah. Sepakat di antara mazhab pak, bukan mazhab Syafi'i saja. Apa? Makruh kecing berak pada lubang. Yuk itlaq gitu ya. Pasal apa? Pasal hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Sarjis. Abdullah bin Sarjis radhiyallahu taala anhu, dia kata mana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha
an yubala fil juhri, bahwasanya Nabi SAW melarang, menegah ia Nabi oleh bawa kencing di dalam lubang. Gitu ya. Kencing dalam lubang itu Nabi SAW larang. Qalu li Qatadah, lalu orang bertanya kepada Qatadah, ma yakrahu minal bauli fil juhri. Apakah membenci ia Nabi SAW daripada kencing di dalam lubang? Faqala Qatadah, lalu jawab oleh Qatadah, yuqalu Nabi SAW sabda, innaha, sesungguhnya juhr, ayat ni lubang itu, masakinul jinni, ialah tempat tinggal bagi jin. Jadi tak nanti kalau lubang itu lubang menatai lah. Asal kata lubang itu bukan yang manusia buat. Macam kita lubang jambai itu kita dah buat. Lama tak boleh kecil lubang. Hanya tutup habis lubang jambai berapa dah. Makruh kecil lubang. Tu lubang kita manusia buat tak apa. Kalau dikatakan lubang yang dimakruhkan kita kecil situ, kita berok dalam itu, iaitu lubang yang tidak diketahui manusia yang buat. Kalau tengok, ini bukan manusia korek lubang ini. Sama ada hewan, binatang, ataupun kita kata jin. Kalau dalam hadis sebut tadi jin, tu dah jin. Jadi nak tanggul lagu mana ni? Dalam kita kata sunat menjauhkan yang tersebut ini, yakni kencing dan berak pada lubang binatang. Lubang binatang. Hadis mari kata Nabi benci kita kencing berak pada lubang. Kenapa? Kerana lubang itu ialah masakinul jin, tempat tinggal jin. Maka ditanggungkan barangkalinya tempat tinggal jin yang berupa seperti binatang. Kerana jin ni dia boleh berupa. Antara binatang hak dia berupanya seumpama ular. Maka ular ni dia boleh masuk air lubang kan? Dia masuk air lubang. Dia jadikan orang panggil tempat dia duduk tu lubang. Tu. Ada dalam tengok dalam video. Dia tarik ular seekor dalam lubang. Rupa-rupanya jujuk-jujuk ada. Dia korek lubang tu, berstambung ular tu. Tu maknanya barangkalinya dimaksudkan dengan jin ni ialah jin yang berupa seperti rupa binatang. Tu dah. Pasal kalau jin hak orang panggil hak aslul khilqah, kejadian dia duduk di alam jin dia lah. Pasal apa nak duduk di lubang binatang? Barangkalinya dimaksudkan tempat tinggal bagi jin, iaitu tempat tinggal bagi jin yang berupa dengan rupa binatang. Tu dah. Jadi tak salah lah dalam kitab kata. Sunat menjauhkan yang tersebut, yakni kencing dan berak pada lubang binatang, yakni lubang yang disebut oleh Nabi sebagai tempat tinggal bagi jin yang berupa seperti rupa binatang. Itu lagu tu dah. Jadi hadis tu akhrajahu Ahmad bin Hanbal. Mengeluarkan ini hadis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud dalam Kitabut Taharah, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Kitabut Taharah, babun nahyi 'anil bauli fil juhri, bab pada menegahkan daripada kencing di dalam lubang. Dan Imam Nasa'i pun riwayat juga hadis tersebut dalam kitab Sunan Nasa'i. Tu dalam Kitabut Taharati, babu fi karahatil bauli fil juhri, sama juga. Bab pada menyatakan makruh kencing di dalam lubang. Hadis yang ke 34 dalam kitab Sunan Abi Dawud. Dan meriwayat juga ini hadis oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Mustadrak Sahihaini. Itu dah. Dan ditambah ta'liq lagi. Dia kata lagi pula, kerana bahawa terkadangnya keluar dari lubang itu oleh binatang yang menyengat, yang berbisa, seumpama ular tadi. Jadi kita pergi kecing pada lubang itu, barangkalinya tempat tinggal ular.
Duk pacar kecing tiba-tiba ganya mudarat. La darara wala dirara. Tidak boleh buat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain. Jadi kalau dia pergi kecing pada lubang, yang mana lubang itu ada binatang yang menyengat, maka boleh membahayakan diri dia. Maka ketika itu makruh. Tapi kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', makruh tersebut tu ialah makruh tanzih. Makruh tidak mendekati haram lah dia panggil. Dia makruh ni ada martabat dia pula. Ada makruh litahrim. Makruh yang dibenci itu dekat-dekat nak haram. Tapi tak haram lagi. Tapi makruh ni makruh litanzih. Makruh semata-mata. Tapi kata Imam Bujairimi, boleh jadi haram atau makruh litahrim apabila ghalabatuz zon, mana berat sangka, kuat sangka dia bahawa ada di dalam lubang tu haiwan yang boleh menyakiti dia, ataupun haiwan yang muhtaram dipanggil, haiwan yang dihormati. Tu kita kata dalam lubang tu ada kucing. Kita suka kuat sebab nampak kucing masuk tadi dalam lubang tu. Kita pergi pacar kecing, haram atau makruh litahrim, makruh mendekati haram. Ataupun kita suka kuat, apa? Memang ada ular dalam ini. Nampak tadi siu ekor. Kita pergi kecing juga. Itu dipanggil makruh litahrim atau haram. Makruh yang mendekati haram atau haram. Siapa kata? Imam Bujairimi kata dalam kitab Hasyiah ala Syarhil Minhaj. Itu dah. Dalam kitab Hasyiah Bujairimi di atas syarah bagi Minhaj. Minhaj itu Imam Nawawi. Syarah dia tu Imam Zakaria Al-Ansari. Kemudian Imam Bujairimi buat hasyiah. Syarah di atas syarah. Jadi hasyiah. Dia sebut kata boleh jadi haram atau tidak pun makruh litahrim. Bila ghalabatuz zanni, bila menang sangka kuat, kata bahawasanya ada binatang yang dihormati di dalam lubang tersebut, ataupun kita sangka kuat sangat dalam hati kita memang ada binatang yang boleh memudaratkan diri kita, maka kita pergi kecil juga, makruh litahrim atau haram. Kalau tak ada sangka kuat apa, kembali kepada darjat makruh saja. Makruh litanzih dia panggil. Makruh semata-mata. Sebab apa? Sebab barangkali ada binatang yang memudaratkan, ada binatang muhtaram, ada binatang yang memudaratkan. Barangkali binatang tersebut ialah jin. Maka kita pergi kecing rumah jin kat sini. Macam kita kecing rumah orang juga. Orang mai kecing rumah kita ke mana? Kurang hajar molek sini. Tu. Sebab jin ni pun mukallaf. Orang kita semaya wajib kenal Tuhan, wajib puasa Ramadan, wajib. Jadi kita tu menyakiti mukallaf. Tu ya kadang-kadang tu sakit, tak tahu penyakit apa, masuk hospital, tak cekak scan. Tu kata tak ada, awak sihat, tu yang sakit. Barangkalinya nyabegok kecing pada lubang. Lubang tu sudah molek rumah jin. Tu nya kekah bonggo dia, lepas tu bekok. Tak cakap cocok, tak semua bekok, duk menanah situ. Pasal kekah di hatu, di jin. Tu tengok. Boleh jadi tu. Boleh jadi. Tu boleh jadi, kita kata bukan mestinya gitu. Boleh jadi belaka kebarangkalian. Maka kerana tu syarak tu tegah. Tapi nahyal karahah. Tegah tu bukan tegah haram lah. Tegah sebagai tegah makruh. Makruh litanzih. Makruh semata-mata. Bila tidak ada ghalabatuz zon dia panggil. Tak ada sangka yang kuat. Tapi kalau ada sangka yang kuat, kata Imam Bujairimi, makruh tu tersebut bukan makruh litanzih lagi. Boleh naik kepada makruh litahrim atau haram tu. Ataupun jadi haram tu. Habis situ. Jadi sunatnya kita jangan kecing pada lubang. Tu lubang yang tidak diketahui siapa buat. Tu lagu tu dah. Tidak diketahui siapa buat lah.
Adapun lubang apa? Lubang yang manusia buat, itu tak apa. Nah, kata Ibnu Abidin, makruh kecing pada lubang itu ialah pada lain daripada tempat ataupun lubang yang disediakan untuk qada hajat. Tu dalil tu. Dalam kitab Raddul Mukhtar, kata Ibnu Abidin, dikatakan makruh kecing pada lubang tu lubang yang lain daripada lubang yang disediakan untuk qada hajat. Jadi kalau lubang jamban, bila air tu ada lubang, kita berok ke pak masuk air lubang, kita kecing, ada lubang je kan? Makruh juga kat tu. Hak tu tak makruh kat tu. Hak tu memang disediakan untuk kecing berok. Gitu maksud dah. Itu kata Ibnu Abidin. Habis. Dan pada bumi yang terlebih merkah. Tu. Dan pada bumi yang terlebih merkah. Ini dihubungkan dengan lubang tadi. Dikiaskan. Sama juga pada masalah bumi itu merkah. Merkah. Tanah merkah. Jadi ada lubang tak? Macam lubang juga. Maka dihubungkan masalah kecing berok pada tanah bumi yang terlebih merkah. Kalau merkah sikit gitu tak jadi lubang lagi. Ia terlebih merkah. Mana? Macam lubang dah jadi. Maka hubung dengan masalah adalah hadis tadi. Jadi dalam hadis tu tak ada lah. Orang panggil Nabi tegah kecing pada bumi yang terlebih merkah. Tapi ulama pergi qiyah. Ini atas jalan qiyah dia panggil. Kenapa? Kerana yang terlebih merkah ni lebih menyerupai dengan lubang. Maka hukumnya sama juga. Mana? Yang ni sunat kita menjauhi daripada kecing berok pada bumi yang terlebih merkah. Merkah dia tu luah. Kenapa? Kerana dia seakan-akan seperti lubang. Barangkali ada binatang ataupun binatang yang berbisa ataupun tempat tinggal bagi jin yang berupa seperti rupa binatang. Tu qiyah lah tu. Atau jalan qiyah. Tu kalau merkah tu tidak jadi lubang, tak apa. Tak ada hal. Kekeh sikit. Kita kecil tak apa tu. Ni yang terlebih merkah. Jadi bila merkah tu lebih, dia rupa seperti lubang. Maka dihubung, diilhaq dia bang, diilhaqkan masalah ni dengan hukum kecing berok dalam lubang yang ada dalam nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Dan jangan berkata-kata. Jangan sini, jangan tegah. Jangan kecek. Mana jangan, orang panggil tegah sini, nahal karahah juga dia panggil. Nahal karahatan. Tegah sebagai tegah makruh. Jangan duk kecek. Makruh berkata-kata. Makruh berkecek. Tuh, dalilnya mana? Dalil kata makruh kecek ketika mana kecil berok. Hadis yang diriwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi, la yakhrujur rajulani, tiada keluar dua orang lelaki yang qada hajat maknanya. La yakhrujur rajulani, tidak keluarlah oleh dua orang laki-laki yadribanil ghaita, yang qada hajat, yang berok kedua-duanya, kashifani auratahuma, membuka keduanya laki-laki akan auratnya, yatahaddatsani, bercakap-cakap kedua-duanya. Ni banyaknya kalau dalam musafir lah ni. Witi di arah anak musafir dengan saya. Jam dia mau nak merah. Kawan nak kecil juga ni. Cak masuk tu kan. Dia masuk sebelah tu. Dia masuk sebelah tu. Hak ni pecah seluar, ni pecah seluar ke. Lepas tu duk buah. Tak buah lah kata buah ke jam.
Lama lagi kamu berak tu. Lama lagi ni semelik ya. Ada nyoya duk kecek dah. Dah jambe, tapi bukan jambe sekali ni, jambe suku-suku. Tapi duk buah dia weh. Tu. La yakhrujur rajulani yadribanil ghaita kashifani auratahuma yatahaddatsani. Tidak keluarlah oleh dua orang laki-laki yang berak kedua-duanya, membuka aurat kedua-duanya, bercakap-cakap kedua-duanya, tidak keluar. Fa innallaha ta'ala yamqutu ala zalika. So, tidak keluar ia. Maka melainkan Allah, pasti maknanya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala marah dan murka Allah Ta'ala di atas demikian itu perbuatan laki-laki yang bercakap-cakap ketika mana qadha hajat. Tu hadis rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayat oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Khuzaimah. Dan ada lagi hadisnya daripada Al-Muhajir bin Qanfad radhiyallahu anhu. Dia kata annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu. Satu hari Al-Muhajir dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa padahal ia Nabi sallallahu alaihi wasallam yabulu, sedang qadha hajat kecil. Sedang membuang air kecil, kita kata yabulu. Fasallama alaihi, maka memberi salamlah Al-Muhajir ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beri salam ke Nabi. Nabi duk tengah buang air kecil. Tu. Falam yarudda alaihi, maka tidak membalas ia Nabi sallallahu alaihi wasallam salam tersebut ke atasnya. Nabi tak jawab salam. Dia lalu dia pergi jumpa Nabi, Nabi duk tengah buang air kecil, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tak jawab. Waalaikumsalam ya Muhajir. Tak ada, terus senyap gitu. Hingga mana? Hatta tawadda'a, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Summa i'tazara ilaihi. Tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan keuzuran Nabi kepada Muhajir. Nabi raya ta'azzur. Summa i'tazara ilaihi itu maksudnya Nabi menyatakan keuzuran Nabi. Kenapa alasan Nabi? Nabi tidak jawab salam Muhajir, memberi salam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang kecil. Mana? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin au qala ala taharatin. Au qala itu dia panggil syakkur rawi, dia panggil syak rawi. Jadi Nabi SAW rayak pasal apakah Nabi uzur tidak menjawab salam Muhajir. Nabi kata, ini sesungguhnya aku karih tu, aku benci, aku tak suka an azkurallaha, oleh bahawa aku menyebutkan akan nama Allah. Bila sebut Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, sebut nama Allah tu. Dan kalau tidak sebut warahmatullah sekalipun, assalam yang kita doa kepada orang tadi tu ialah minta daripada Allah Ta'ala. Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Apa maksud? Mudah-mudahan Allah menyejahterakan ke atas kamu. Waalaikumsalam, dan atas kamu juga sejahtera yang diminta daripada Allah tu dipohongkan. Jadi doa juga tu, doa. Sebab tu memberi salam, menjawab salam ni saling doa mendoa. Itu dah. Lalu Nabi kata apa? Inni karihtu an azkurallah azza wa jalla, sesungguhnya aku benci oleh bahawa aku menyebutkan akan Allah, akan nama Allah, illa melainkan bilakah aku boleh sebut nama Allah? Bilakah aku suka? Mana bukan boleh sebut nama Allah. Bilakah aku suka nak sebut nama Allah? Illa ala tuhrin, melainkan bahawa melainkan di atas bersuci, di atas suci maknanya, au ala taharatin, di atas bersuci maksudnya tidak berhadas. Itu maksudnya. Tidak membuang air kecil, tidak membuang air besar, tidak qadha hajat. Jadi ini dalil menunjuk kata bahawasanya
Makruh kita bercakap ketika mana kita sedang qada hajat walau menjawab salam. Orang mari rumah kita duduk berak, duduk kecing. Assalamualaikum. Ada orang tak ni weh? Nah, kita duduk berak. Ni. Awak bunyi sudahlah. Duduk jambe mamak ni tahu. Jangan kita duduk berak tu. Waalaikumsalam. Oh, tunggu dah. Tu makruh. Jangan duduk sorok, duduk berdoa, makruh. Dia tak duduk haram, tapi makruh dia panggil. Dibenci. Dibenci oleh syarak. Ada lagi hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah. Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhumah, "Inna rajulan, sesungguhnya satu orang laki-laki di kalangan sahabat, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa padahal ia Nabi yabulu. Nabi sedang buang air kecil. Fasallama alaihi, maka laki-laki di kalangan sahabat tadi hak lalu, Nabi SAW sedang buang air kecil tu, beri salam dia ke atas Nabi SAW. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada laki-laki tersebut, tu bila ni? Lepas selesai dah qada hajat. Maknanya lepas Nabi selesai dah qada hajat, Nabi berwuduk dah, baru Nabi kata, bukan dia kata bila-bila duk kecing tu dah. Nabi kata ni selepas daripada selesai dah Nabi qada hajat. Nabi kata mana? Idza ra'aitani ala misli hadhil halati, apabila engkau melihat akan daku di atas seumpama ini kelakuan. Mana? Sedang buang air kecil atau sedang buang air besar, qada hajat. Fala tusallim alayya, jangan duk beri salam lah atas aku, Nabi ayat. Atau seduk warok assalamualaikum lah. Kenapa? Fa innaka in fa'alta zalika lam arudda alaika. Kerana sesungguhnya engkau, jika engkau perbuatkan seperti demikian itu, mana? Wi salam aku duk tengah kecil, aku tengah berak. Wi salam tengah aku qada hajat. Lam arudda alaika, aku tak akan balas salamku atas engkau. Mana aku tak jawab salam tersebut. Rugi saja. Tu menunjuk kata sunnah fi'liyah Nabi. Nabi tidak menggemari bercakap ketika mana qada hajat kecil atau berak, qada hajat kecil atau qada hajat besar, hatta menjawab salam pun Nabi sallallahu alaihi wasallam benci, makruh. Apatah lagi berkecek, ngongeng berkecek. Tu. Melainkan ada istisna dia panggil. Ni istisna ni kacawali, artinya tidak makruh. Boleh kecek. Bila? Melainkan kerana darurah. Darurat. Kerana darurat. Ni juga orang panggil termasuk ad-daruratu ad-dararu yuzalu. Dia panggil. Kemudaratan itu wajib dihilangkan. Contoh lagu mana? Darurat. Kita duduk tengah berak, kena kecek, kena royak. Seperti melihat ia seorang yang qada hajat akan ular. Dia tengok ada ular mengkosak. Apa mengkosak? Menuju. Mengkosak. Siapa? Ular duduk kosak. Usolli ni nawaitu apa? Mana mengkosak, mana menuju ia ular akan seseorang. Tu duduk berak, pai tengok, ular tu nak ngengap Allah tu. Ketika tu ad-dararu yuzalu. Mudarat wajib dihilang. Jangan je tak boleh kecek, biar dia patut gilah. Makruh. Dia kena royak. Poloh ular tu. Dia duduk ngeberak ni. Poloh ular laki tu. Kecek tu. Pasal apa kecek? Pasal kena hilang mudarat. Apa mudarat? Ular sedang menuju kepada poloh tadi. Maka ketika tu tidak makruh. Tidak makruh. Bukan wajib kalau tidak makruh apa hukum tak? Takut kata sunat ya. Sunat ya. Kalau sunat tak buat pun tak berdosa dak tu ni. Biar kena pak Allah, kena patut kau ular, biar gailah. Dak. Wajib dia kata tu. Tu dah.
Atau apa tu? Atau binatang yang muhtaram tu. Silap kitab tu. Kitab hak Rumi tu dia apa? Muharram. Muharram. Silap. Kitab tu Muharram. Muhtaram. Tak ke Muharram. Tak ke Muhrim. Kalau muhrim, binatang yang pakai kain ihram. Kalau mahram, binatang yang haram kita kahwin dengan dia. Tu tak kena laga tu. Kalau muharram, tak kira binatang tu boleh muharram. Tu min haramin. Muharram boleh, muhrim boleh, mahram boleh. Nak macam mana? Ni payah sikit kita ni, kalau dia silap tu. Kita kadang-kadang pun tukar mahram muhrim ni. Muhrim. Baru. Muhrim tu hui. Itu kau dah. Awal-awal kita baca kitab tu. Yang ditukur dah, ditawakal. Parak kitab Rumi. Beki. Salah tu binatang yang muhrim. Kalau binatang yang muhrim mana binatang yang pakai pakaian ihram. Mana? Binatang ni buat haji umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Tak kena tu. Muhrim ni orang pakai kain ihram, orang yang berihram. Dengan orang niat ihram pakai kain ihram, haji atau umrah, dia panggil muhrim. Tu dah. Orang yang haram kita nikah dengan dia. Ibu kita, adik-beradik perempuan kita, itu dia panggil mahram. Ni kita orang Melayu ni kadang-kadang paklah ni tukar lagi dah. Sumbang muhrim. Sumbang muhrim. Apa? Dia melaku perbuatan sumbang dengan orang yang pakai kain ihram. Gitu ke? Hak betulnya sumbang mahram. Wala'iyadzubillah. Sumbang mahram. Mana? Bapuk rogu anak. Itu sumbang mahram tu. Anak rogu mok ke. Rogu adik-beradik ke. Ikutlah. Itu semua khijat haram. Haram jadah lah ke tu. Dipanggil mahram. Kalau binatang tak ada muhrim mahram ni. Muhrim pun tak. Tak kira binatang pakai kain ihram. Mahram. Haram nikah kita. Memel lah haram nikah kita. Binatang mana hak halal nikah kita ada? Berat ada binatang hak halal nikah ke manusia. Tak boleh. Tak ada. Lepas tu, muhtaram. La'alla sawaba. Betul lagi tu kan kita. Kalau kita Jawi tu di tepi tu la'alla sawaba. Mudah-mudahan yang betul. Muhtaram. Apa? Binatang yang dihormati. Binatang yang dihormati. Tu. Binatang hak dihormati ni binatang hak tidak bawa mudarat. Tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala dan tidak bawa mudarat pada manusia. Itu dipanggil binatang yang dihormati tu. Lembu. Muhtaram tu. Tu kucing. Muhtaram. Anjing yang tidak bekeng. Muhtaram. Anjing yang tidak bekeng. Anjing tu anjing peliharaan dia panggil tak? Anjing jinak lah. Tak boleh kita nak buat khianat. Kalau anjing bekeng lain lah. Anjing bekeng ni tak apalah, kita tak hormat mengajar bekeng. Nyalok hamba anak orang tu. Tu ghairu muhtaram dia panggil. Anjing yang tidak dihormati. Lain. Jadi binatang yang dihormati ni binatang yang tidak diharamkan oleh syarak. Macam babi. Babi tu ghairu muhtaram, tidak dihormati. Anjing ni dia tidak haram dengan nas Quran. Ada? Nas Quran tak ada. Hatta hadis pun bukan kata haram anjing. Haram jilatan. Iza walagal kalbu li ina'i ahadikum. Gitu kan? Apabila menjilat oleh anjing pada bekas air kamu. Itu. Jilatan anjing. Sebab tu ulama fiqh tu dia masih berbahas. Adakah anjing pada najis ni tubuh dia belaka ke atau hanya lidah dia, air liur dia? Tapi kita semualah tubuh dia semua. Tapi syaratnya basah salah satu, bau mutanajis. Bau menajiskan. Kalau kering dua-dua, tak. Sebab
Jilat. Jilat tu air. Baik tak? Jadi bila ada basah, barulah najis. Mutanajis. Menajiskan. Kalau kering tak ada apa-apa. Cuma tempat kita lah. Dia uruf. Tempat kita ni memang tak boleh lalu. Anjing ni bakal itlak saya dah. Nah, kita kalau kita pergi keluar negara, macam kalau kita ngaji Mesir lah, Syekh-Syekh Arab ni, pada mazhab Syafi'i, dia pergi ke rumah anak murid dia ada hak perah anjing. Orang Arab dia perah anjing untuk buru, untuk jaga rumah, nah. Ya macam Cina tempat kita. Ya salah kadang-kadang dengan anjing tu. Anjing tu cerdik kan? Tok Syekh mari, ya Allah tangannya, kekok gitu. Syekh pun salah. Bukan ada ambil snack gambar. Seorang guru kita di Azhar nama Syekh Usamah Al-Azhari. Syekh Dr. Usamah Said Al-Azhari. Ada gambar dia. Salah dengan anjing. Mazhab Syafi'i dia. Mazhab Syafi'i. Tapi barangkalinya sebab tak ada basah. Dia pun kering, hak ni pun kering. Tapi perbuatan seperti itu terkadangnya ulama hukum makruh. Sebab apa? Sengaja kita tu nak menajiskan walaupun tak ternajis. Sengaja. Kalau kita tak tahu mana dia kering. Takut dia basah tahu. Nah. Tangan kita ni memanglah kering yakin, tapi di dia kita tak yakin kering. Salah kalau kita pergi, dia basah, kita kering, atau kita basah, dia kering, menajis. Mutanajis lalu. Maka sengaja menajiskan tubuh tu hukumnya haram. Sebab tu tak boleh kita kecing tepi pantai, angin bertiup, kita kecing angin tiup dengan air kecing habis kena pohon kita, betih kita. Apa hukum? Haram. Pasal sengaja menajiskan betih pohon kita tu. Haram hukum dia. Tu dah. Tak boleh. Sama. Tak kira lah tepi patah. Kalau dah bila air boleh jadi. Dia kecing tu, dia hakak tu, dia orang main gotek-gotek, dia buat getar-getar gitu. Habis mecik. Papak kena pohon betih je. Tak apa, pani boleh basuh. Hijab menajiskan tubuh tu pun haram dah. Tu jadi ulama-ulama kita ni banyak ihtiyat, cermat. Maka sebab pasal tu kita orang Melayu pun tak boleh dengan anjing ni. Awal-awal tengok tu, lari. Dah kalau tidak kita lari, dia lari dua tu. Tetapi sebenarnya tidaklah sampai tahap tu sebenarnya. Syekh Arab biasa ya dengan anjing walaupun mereka mazhab Syafi'i. Jadi hak muhtaram ni lain pada tu. Muhtaram. Hak tidak mudarat pada kita. Mana? Hak tidak mudarat pada kita banyak. Kalau hak mudarat, rimah, singa, ular, hak tu bukan muhtaram lah tu. Ni orang pego dah ular, ya pelik tu ni. Pelik orang lain nya pego ular. Boyo, hak bukan muhtaram lah tu. Ni pego pula boyo. Orang mati tak apa, boyo tu kena ada hidup dalam laut. Tapi pelik lagu tu. Tempat kita ni tak jumpa lagi lah. Di Sabah Sarawak boleh tengok dalam YouTube. Mana dah orang kena makan boyo banyak tu. Kerajaan tak bertindak lagi. Boyo besar apa dia ngesor. Tengok dalam laut besar dalam patah, dalam laut patah. Dulu boyo duduk sungai. Lalu ni pakai masih pada boyo. Besar pula tu. Berapa kali ganda orang ni. Pada ngesor. Tapi dia duduk biar gitu. Orang mati tak apa. Boyo tu kita kena jaga hidup. Kita balik lagu tu. Tu. Tapi kalau orang tak semaya tidak muhtaram. Ya gitu. Dia orang yang tidak sembahyang, dia termasuk dalam kategori binatang ghairu muhtaramin. Binatang yang tidak dihormati. Maksudnya apa? Contoh, kalau kita ada air. Ada air. Dan tika tu air payah nak dapat. Mereka kena minta dengan kita. Tiba-tibanya ada binatang yang muhtaram, dahaga. Dan ada manusia yang tak semaya, dahaga. Kita nak uyi air ke siapa dulu? Cuba jawab. Kalau kita uyi air ke orang lah binatang. Biar dia lah binatang. Tak. Oleh kerana dia tak semaya, dia sama tarah dengan binatang ghairu muhtaramin. Binatang yang tidak dihormati. Lepas tu, air tu bui ke kucing. Lebih baik daripada bui ke orang tak semaya. Allah patah tu syarak lah. Tu kalau kira hukum fiqh macam gitulah. Tapi kita tak tergamuk kadang-kadang tu. Di manakah kemanusiaan anda? Di persoalan nanti. Tapi gitu hukumnya. Mana? Orang tak semaya tu kelasan dia.
peringkat dia lebih bawah daripada binatang lagi. Dalilnya mana? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka tu seperti binatang, bahkan lebih teruk pada binatang, lebih sesak pada binatang. Berat tu. Jadi kalau ada binatang yang dahaga, binatang muhtaram yang dahaga, lembu dahaga, kambing dahaga, kucing dahaga, anjing yang tidak bekeng dahaga, manusia yang tak semaya dahaga, air kita wika binatang ni dulu daripada wika ke. Hak tu kalau kira hukum sungguhnya. Tapi tak ada gamak lah kita lah. Atau binatang yang muhtaram. Tu ataf pada kata seseorang. Atas itu tu, jangan duduk buat cerita lain pula tu. Ataf pada kata seseorang. Jadi gini, pasal pepak baru bunyi lagu ni. Seperti melihat ia seorang yang sedang qada hajat, akan seekor ular, mana akan seekor ular mengkosak, mana menuju ia ular akan binatang yang muhtaram. Gitu dah. Tu. Dia tengok ada kambing atau ada lembu. Tiba-tibanya ada ular sawa nak belik ya. Duk belakang, duk nyela, duk niat dah. Nampak dah ular sawa tu duduk target kepada lembu ni. Maka ketika tu walau dia berok, dia kecing, boleh bahkan wajib dia kena cakap. Lagi lembu atau pada orang ke, heret lembu tu, ular nak makan tu. Maka hukumnya apa? Nanti dulu. Belum kita baca tu, ada lagi. Imam Nawawi dia tambah lagi. Contoh, seperti bahawa melihat orang yang mata buta hendak jatuh ke dalam telaga. Ya juga tu. Tu dah. Tengok orang buta, dia duduk bergerak. Pak nampak orang buta, jalan-jalan tak nampak ada telaga buta depan. Lagi kalau tak bersuara, okey. Belum masuk dalam tu. Celak orang buta. Ketika tu boleh dia bercakap. Pocik buta tu, ada telaga telaga depan tu, jaga-jaga. Jatuh kan? Boleh. Pada ada ni duk bergerak dia tu ni. Tidak makruh. Maka hukumnya apa tengok? Maka tiada makruh berkata-kata ketika itu. Ketika mana? Ketika darurat itu. Tu darurat pasal apa? Pasal ada perkara mudarat nak berlaku. Karena tu kaedahnya ad-dararu yuzalu. Mudarat itu wajib dihilangkan. Tak boleh. Kita nak biar gitu ya. Kita duk berak. Nampak orang buta tu nak jatuh dalam lubang telaga atau dalam longkang kau ikutlah. Nak kena tepuh ke kereta ke trailer ke. Kita buat tak tahu, biarlah. Laku kata gapo-gapo makruh pula. Nabi tak suka kecek. Kita duk berak gitu. Kalau apa perlu masuk orang buta dalam lubang atau gem tepuh ke trailer. Dosa kita tu. Bahkan ni nak taraki, nak naik lagi. Mana? Bukan setakat tidak makruh. Apa hukumnya ketika tu kita berkecek masa qada hajat, berak kecing tu, tiba-tiba ada mudarat nak berlaku di depan. Bahkan wajib ia berkata-kata. Wajib ia berkata-kata, gitu. Tu dah. Wajib ia berkata-kata. Kata wajib ni kait. Jika tu dia main kait. Kait ada kata wajib. Wajib dia kena kecek tu jika tahqiq. Tahqiq mana cerak. Yakin, bulat, 100%, 100% menyakiti nyonya ular. Memang kalau memang betul ni, yakin ni. Kalau aku tak kecek, memangnya patu, nya belik, nya makan, ataupun nya jatuh sungguh ke buton ni telaga. Ketika tu bukan setakat tidak makruh, hukumnya wajib dia kena kecek. Habis itu. Habislah. Kemudian kata dia laginya, dan jangan menghadapkan dan membelakangkan matahari dan bulan. Bila tatak kala naik, terbit, naik mana terbit keduanya matahari dan bulan,
atau jatuh keduanya matahari dan bulan. Hak ni agak lemah sikitlah pendapat ni. Kalau ikut hukumnya rajihnya tak ada makruh ke apa pun, tak apa. Nah, nak kau nak berak nak kecil kena tengok dulu matahari naik. Nah, kalau naik tak usah lagi ngadak kau tu ngadak kau lain. Nah, wallahu alam, kita berhenti situ dulu dan jangan menghadap dan membelakang matahari dan bulan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.